Kembali bersama-sama saya Terence dalam Info Semasa. Kali ini kita bawakan misi di Everest Tibet 2011 yang begitu berbeza sekali pada misi-misi sebelum ini, di mana kali ini para pendaki mengikut jejak perjalanan yang lebih mencabar melalui Tibet, dan sebenarnya Gunung Everest itu sendiri menjanjikan cabaran yang sungguh hebat dengan suhu 30 hingga 60 darjah Celsius di bawah paras beku dan juga ketinggian yang mencapai 8,000 kaki di atas paras laut. Memang gunung yang tertinggi di dunia, sentiasa menjadi idaman semua pendaki untuk melaluinya, dan kita tanyakan khabar ketiga-tiga orang pendaki yang telah pun ke Gunung Everest itu sendiri mengharungi cabaran dari arah utara. Kita bersama dengan Datuk Haji Khalid Yunus, Ketua Ekspedisi, dan juga Ketua Pendaki Encik Muhammad Ilham Ishak, serta salah seorang daripada pendaki Muhammad Syahrir Shahbarudin. Terima kasih kerana sudi bersama kami dan selamat kembali ke tanah air. Datuk, mungkin boleh kita mulakan dengan bercerita tentang apakah kandungan misi kali ini, apakah tujuan kita melalui jalan Tibet ni? Terima kasih Terence. Pertama sekali, ini kali pertama kita cuba mendaki dari sebelah utara ataupun sebelah Tibet, dan laluan ini memanglah lebih mencabar daripada sebelah selatan ataupun sebelah Nepal. Jadi ringkasnya, setelah kami berlatih lebih daripada sebulan, ya, turun naik ataupun acclimatization untuk menyesuaikan diri dengan iklim di situ, akhirnya kita buat keputusan cuma mulanya 5 orang saja daripada 8 orang tu, 5 orang saja yang boleh pergi ke puncak. 3 orang lagi mengalami masalah kesihatan, ringkasnya. Jadi 5 orang ini telah mula mendaki ke puncak pada 20 hari bulan Mei, dan pada 21 hari bulan Mei mereka sampai ke Camp 2, dan bila sampai di Camp 2 ini, di situ mereka menghadapi masalah angin kencang, dan mereka tidak ada pilihan untuk turun ke base camp, ya. Lepas kita berunding, saya buat keputusan, tanya tiap-tiap orang sama ada nak pergi lagi ataupun tidak, nak cuba lagi ataupun tidak. Maksudnya akhirnya cuma 2 orang saja yang sanggup mencuba untuk kali kedua, iaitu Ilham dan Syair. Dan mereka mula mendaki ke puncak untuk kali kedua pada 23 hari bulan Mei, dan pada pagi 26 Mei mereka sudah sampai ke tangga ketiga. Dia ada 3 tangga terpaksa dinaiki, dan cuma tinggal 280 meter saja lebih kurang nak sampai ke puncak. Ketika itu mereka dilanda oleh angin kencang sekali lagi, dan mereka cuba bertahan selama sejam berlindung di celah-celah batu yang ada, ya. Dan akhirnya angin tidak reda, dan Pak Am pun dah mula rasa frost nip, tanda permulaan frostbite. Jadi mereka buat keputusan untuk turun. Jadi kesimpulannya malang sikitlah pada kali ini. Walaupun kita buat 2 kali percubaan, tidak ada pendaki kita yang dapat sampai ke puncak Everest, walaupun sudah terlalu dekat untuk mencapai kejayaan itu. Itu secara ringkas lah. Nak tahu lebih daripada itu macam mana masalah dia, orang boleh tanya dia. Jadi selaku Ketua Ekspedisi, saya rasa dikabarkanlah melalui berita semua, yang paling mencabar tentang laluan ke Tibet ni adalah Mushroom Rock, iaitu pendakian ataupun rock climbing. Setinggi berapa tingkat saya tak pasti, tapi apakah pengalaman anda sendiri mengharungi Mushroom Rock ni? Assalamualaikum dan selamat satu Malaysia. Sebenarnya pendakian Everest itu sendiri memang very ekstrim, memang sangat menyukarkan di sebelah utara, kerana kami terpaksa tinggal di tempat yang tinggi dan untuk jangka masa yang lama. Dan pendakian ke Mushroom Rock tu adalah satu perkara yang saya tak boleh nak gambarkan. Sepanjang pendakian saya selama beberapa tahun dalam pendakian gunung, ini adalah perkara yang paling bahaya yang saya buat. Untuk melepasi Mushroom Rock, ia adalah antara cuba atau
ia antara hidup dan mati. You kena nekat. Sebab perjalanan untuk ke summit tu selama 12 jam. Dan pendakian di atas tu dengan ribut. Pasal kami mula keluar saja kemah memang ribut. So kalau tengok memang tak boleh nak digambarkan lah. And then mushroom rock tu sendiri adalah satu batu yang dia berbentuk mushroom dan kita tidak boleh pegang dia pasal macam kalau kita bila buat rock climbing kita ada tempat-tempat untuk pegang, tapi dia tak ada. Dia memang tak boleh pegang dan kita ada cuma tempat sedikit saja untuk pijak kaki kami untuk pijak di batu-batu yang di bawah mushroom rock tu memang sedikit saja dan di kaki kanan kami ni memang berada di salji yang yang tidak kuat dan bila-bila masa saja boleh jatuh lah. Dan tapi alhamdulillah kami dapat melepasi mushroom rock dan tapi itulah dengan keadaan ribut dan bukan kami saja yang berpatah balik mengambil keputusan untuk berpatah balik setelah 1 jam menunggu. Banyak juga mereka mendaki daripada luar negara yang lain pun dan guide-guide yang berpengalaman pun memang berpatah balik. Sebab kalau pergi memang mungkin tak boleh. Tak boleh lah. Syahir, bagaimana pengalaman anda sendiri? Anda lebih kenal dengan diri anda setelah pergi mengharungi satu cabaran yang begitu besar? Okay, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Alhamdulillah lah selamat sampai ke Malaysia kembali. Alhamdulillah, itu penting sekali anda bersama keluarga. Pengalaman saya macam mana untuk Everest ni. Memang Everest ni bila dikata pasal Everest, either you go up there, macam Datuk cakap lah, either you go up there, you come down safely, either you go up, you're not coming down anymore. Macam tu dia punya perkataan dia. So bila cakap pasal diri saya, so sebab saya bila sampai ke sana memang sakit first saya dah sakit lah. So macam saya dah dimotivate dengan diri saya sendiri. Tapi apa-apa pun untuk yang last kali perjumpaan tu, untuk first attempt dan second attempt, saya even though macam saya dah tahu itu sakit, tapi saya cuba juga. And then saya kata saya boleh buat, and then I go for it macam mana pun. Bila kata pasal macam bila kita pergi daripada satu camp ke satu camp, memang kita target, saya buat satu camp tu ada target untuk hari tu, objektif untuk hari tu. Dan misi saya yang terakhir adalah Everest. That's it. So itulah cara saya macam mana saya strategi lah untuk macam mana untuk sampai ke puncak. Tapi malangnya disebabkan oleh faktor luaran, faktor yang kita tak dapat elakkan. So terpaksa berpatah balik tu adalah walaupun kita nampak puncak sangat dekat, sangat dekat dengan bawah mata kita, tapi kita nak boleh pergi, tapi tak boleh. So rasa macam memang menduka citakan. Tapi apa pun, ini adalah satu cabaran yang bukan mudah dengan keadaan yang tidak sering kita dapat gambarkan. Datuk, satu lagi istilah yang sering dikaitkan dengan perjalanan ke Gunung Everest adalah mountain sickness. Apa sebenarnya mountain sickness ni, Datuk? Dia acute mountain sickness ni ialah salah satu daripada perkara yang selalu dibimbangkan oleh mana-mana pendaki. Dia cakap mudahnya macam mabuk gunung lah. Mabuk gunung. Ya, dia tak ada terminologi bahasa Malaysia yang tepat. Dia tentang acute mountain sickness ni. Dia ni bila kena, tanda-tanda dia banyak lah. Pertama sekali kalau bila mula kena sakit kepala dan dia tidak hilang, that is AMS already. Satu. Kadang-kadang tu selera makan tak ada, nak tidur susah, ya, dan oleh kerana melampau letih, itu pun menjadi salah satu sebab kita seseorang pendaki itu boleh kena serangan AMS ini. Dan bila kena, apa yang berlaku, AMS ni dia ada dua perkara. Satu, dia pergi ke kita punya paru-paru. Kedua, dia pergi pada kita punya otak. Apa yang berlaku ialah kandungan air dalam darah kita itu, bila badan dah melampau letih, badan tak boleh terima lagi keadaan cuaca tu, dia keluar daripada kandungan air itu, keluar daripada kandungan darah kita, dan dia akan tuju sama ada ke paru-paru ataupun ke otak kita. Ya. Dan kepada paru-paru ni dia panggil HIP. Ya. High altitude pulmonary edema. Ya. Kalau di otak ni dia panggil HIS. Ya.
cerebral edema. Ya, paling bahaya kalau dia pergi ke otak, seorang pendaki itu dia boleh mati. Ya, pasal dia ni tidak ada ubat. Ya, kalau kena ke paru-paru, dia mungkin boleh selamat 50-50, pun boleh mati, bawa kematian. Ya, dan dia ini tidak ada apa-apa ubat. Ubatnya turun. Ubatnya turun pada aras yang lebih rendah, kurang-kurang 1000 kaki. Ya, lebih kurang lah. Dia boleh hilang begitu saja. Ini satu perkara yang menjadi dilema lah kepada semua pendaki, ya, yang pergi ke altitude tinggi ini. Dan 3 orang pendaki yang saya kata tadi itu tak dapat nak naik ke atas tu, ada yang kena jugalah MS ini. Ya. Jadi Ilham, selaku Ketua Ekspedisi kali ini, apa yang Ilham rasa diperlukan untuk menjadi seorang pendaki ke Gunung Everest? Untuk menjadi seorang pendaki lah selepas misi di Everest Tibet ni. Kalau saya fikir untuk menjadi seorang pendaki, kita mesti berani untuk mendaki gunung tu sendiri. Sebab kalau tengok pada pengalaman kami, inilah pertama kali kami ke China dan masuk melalui Tibet. Dan tiba-tiba saja inilah gunung dia yang perlu kami daki. Memang kalau kita tengok first time tu memang macam gerun. Gerun lah, not possible lah. It's not possible dengan keadaan cuaca, angin, ribut semua kan. Tapi itu yang kami terpaksa lalui lah. Okey, nombor 1 maknanya kena berani mendaki gunung tu sendiri. Dan selepas balik pada Gunung Everest ni, saya belajar satu lagi perkara, iaitu kena belajar menerima hakikat. Berani menerima hakikat. Berani mendaki gunung tu dan berani menerima hakikat. Walaupun 250 meter, Hakikatnya terhalang lah cerita-cerita, tapi sebab faktor yang kita tak boleh nak tak lawan lah. Saya kata geram. Kalau diberi peluang nak cuba lagi tak? Okay, untuk misi ni kita training untuk 4 tahun. So 1 jangka masa yang lama lah. So bila sampai ke sana kita boleh perform, is about macam untuk daripada kita punya camp 3 tu sampai ke puncak lebih 4 hari saja. So that the final push lah tu kita akan yang terakhir. So kalau diberi peluang dengan masa yang tu, saya rasa InsyaAllah saya cuba. Baik. Dan harapan Datuk sendiri, setiap 3 tahun sekali kita akan ada satu misi untuk ke Everest. Akhir kata daripada Datuk, apakah harapan Datuk selepas ini untuk misi seterusnya? Ya, kita akan kaji keadaan ini. Tapi saya dah fikirkan nak mendaki melalui Tibet ini, saya kena fikir banyak kali lah. Pasal dia punya laluan dia cukup mencabar. InsyaAllah program kita sentiasa ada dan kita akan bincang untuk pendakian di masa-masa yang akan datang. Kemungkinan besar melalui sebelah selatan sajalah. Saya fikir begitulah. Kalau pergi belah Tibet ni, chances nak sampai tu cukup rumit. Pasal dalam pendakian kali ni cuma 30% saja pendaki yang sampai daripada hampir 200 orang tu. Dan 560 orang saja. Yang lain tu semua kena turun. Pasal keadaan cuaca, laluan yang begitu payah di sebelah Tibet ini. Baik, kita ucapkan tahniah kepada anda bertiga. Meskipun tidak berjaya, tapi telah pun berjaya mengharungi satu cabaran yang begitu besar sekali. Cuma 280 meter saja memisahkan anda dengan puncak. Cuma sikit saya nak interrupt. Yang jadi penawar pada kami, selain pada program ini, kita ada Seven Summit punya program. Dan semalam 2 orang pendaki kita, dia dah selesaikan Seven Summit ini. Bila dia sampai ke puncak McKinley pagi semalam. Ini 2 orang pertama rakyat Malaysia yang melakar sejarah pada saya lah dalam pendakian Gunung Ganang. Dia dah komplit mendaki 7 puncak tertinggi di setiap guna di dunia ini. That is a record. Baik, untuk keterangan lanjut anda boleh layari Kelab Kembara Malaysia, laman sesawangnya, dan juga Facebook laman sesawang untuk Kelab Kembara Malaysia. Terima kasih Datuk, dan terima kasih kepada anda berdua, Wira Malaysia yang kita sanjungi. Kepada anda semua yang menonton cara ini, anda boleh ambil iktibar daripada pengalaman mereka untuk kita tabahkan hati dan cekalkan semangat kita terus berjuang menghargai rintangan.